Mohon untuk berdiri. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis mengumumkan ketibaan yang berbahagia Tan Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Tan Sri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, dan Div-Div Kehormat. Dimohon Div-Div Kehormat dan hadirin kekal berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor dan lafaz Ikrar Rukun Negara. Seterusnya, lafaz ikrar rukun negara yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad Rafiq Aiman bin Muzaini dari Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden,
Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kita Selangor maju bersama. Yang berbahagia Tan Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Tan Sri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang berbahagia Datuk Seri Wan Suraya Wan Muhammad Razi, Ketua Audit Negara. Yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Bakhari bin Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pembangunan. Yang berusaha Puan Syuhaida binti Abdul Wahab Zain, Pengarah Bahagian Reformasi Sektor Awam Jabatan Perkhidmatan Awam. Yang berbahagia Datuk Zabidah binti Safar, Datuk Bandar Shah Alam. Ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan kerajaan persekutuan dan negeri, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Majlis mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tan Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara, para hadirin ke program Semarakan Inovasi Sektor Awam tahun 2026. Sesungguhnya kehadiran yang berbahagia Tan Sri menjadikan program pada hari ini lebih bermakna kepada penggerak inovasi sektor awam. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Azhar bin Muhammad daripada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karimi wa azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menadah tangan dan memanjatkan kesyukuran yang seterusnya ke hadrat-Mu. Karena dengan izin dan inayah-Mu, kami dapat berhimpun pada hari ini dalam program Semarakan Inovasi Sektor Awam tahun 2026. Kami memohon agar program ini diberkati, dinaungi rahmat-Mu serta dijadikan wadah yang membuah hasil yang bermanfaat demi agama, bangsa dan negara yang kami cintai. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Engkaulah sumber segala ilmu dan kebijaksanaan. Kami sedar bahawa menghadapi arus zaman yang serba mencabar, pembaharuan dan inovasi ini bukan sekadar pilihan, bukan sekadar retorika atau hiasan bibir, bahkan suatu tuntutan dan keperluan yang boleh meresap ke dalam sanubari setiap penjawat awam. Justru itu, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilham yang melimpah ruah, cetusan fikiran yang kreatif, serta keberanian dan jitu untuk melakukan perubahan demi kecemerlangan perkhidmatan awam, kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Ya Allah, Ya Mujib,
Berkatilah program ini dari awal hingga akhirnya. Permudahkanlah ya Allah segala urusan kami dan terimalah setiap usaha, niat dan tindakan kami supaya mendapat keberkatan-Mu dan memberi manfaat yang berpanjangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar bin Muhammad atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis pada hari ini dilimpahi barakah dan rahmat ilahi. Hadirin yang dihormati sekalian, bertemakan inovasi madani pemacu reformasi, program ini dilaksanakan dengan objektif utama iaitu meraihkan usaha dan pencapaian inovasi oleh agensi sektor awam serta menyediakan platform perkongsian amalan terbaik inovasi bagi manfaat semua agensi. Program pada hari ini telah bermula dengan satu sesi pembentangan oleh United Nations Department of Economics and Social Affairs UNDESA, sesi perkongsian daripada pengarah bahagian reformasi sektor awam Jabatan Perkhidmatan Awam dan satu sesi kongsi cipta yang bertemakan inovasi penggerak pembaharuan melibatkan panel dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Perbadanan Harta Intelek Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam untuk menyampaikan ucapan alu-aluan program Semarakan Inovasi Sektor Awam tahun 2026. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Tan Sri Samsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Datuk Sri Wan Suraya Wan Muhammad Razi, Ketua Audit Negara. Yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-Ketua Jabatan, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Dengan izin dan limpahnya, kita dapat berkumpul pada hari ini. Membuka bicara, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Samsul Azri bin Abu Bakar, Ketua, kerana dalam kesibukan beliau masih dapat meluangkan masa untuk memenuhi undangan pada hari ini. Kita tahu semalam Tan Sri berada di Kuala Terengganu, hari ini pagi di Parlimen dan tengah hari bekerja pula ke Shah Alam. Satu tepukan kepada Tan Sri KSN kita. Penghargaan juga saya tujukan kepada barisan urus setia program, terutamanya pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor kerana menjadi tuan rumah bagi penganjuran sulung program ini. Saya juga amat berbesar hati di atas kehadiran Ketua Setiausaha, Ketua Perkhidmatan, Ketua-Ketua Jabatan dan agensi serta badan berkanun. Sebagaimana diketahui, sebelum ini agenda inovasi perkhidmatan awam diterajui oleh MAMPU. Namun, apabila MAMPU telah ditukar kepada Jabatan Digital Negara, fungsi ini kini telah diambil alih oleh bahagian reformasi sektor awam Jabatan Perkhidmatan Awam. Ini bagi membolehkan program sebegini diberi nafas baru agar agenda penambahbaikan berterusan perkhidmatan awam dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan berkesan. Malah melalui perkembangan terkini geopolitik dunia, kita menyaksikan kepentingan inovasi apabila sebuah negara dapat membangunkan teknologi yang mampu menyaingi kuasa besar
walaupun mengalami sekatan perdagangan. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kita semua berasa bangga atas pencapaian negara pada tahun 2025 susulan peningkatan tangga ke-34 dalam Indeks Inovasi Global. Melalui penilaian Laporan Innovation Capabilities Outlook 2026, Malaysia didapati berada pada tahap peralihan daripada pengguna teknologi kepada pencipta inovasi. Justru untuk meningkatkan kedudukan negara kepada kelompok ke-30, GPA telah melaksanakan beberapa inisiatif seperti program pembangunan kepakaran dan perunding kerajaan ataupun prestige sejak tahun 2024 lagi. Memperlihat keberkesanan program, maka pada tahun ini GPA telah meluaskan inisiatif tersebut kepada para pegawai awam peringkat middle managers melalui program pengurusan strategik dan pembangunan eksekutif ataupun prospek. Seramai 244 orang pegawai awam yang terdiri daripada pelbagai kementerian, jabatan dan agensi telah menerima tawaran. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, inovasi sebenarnya bukan sekadar mencipta aplikasi baru atau memenangi anugerah, namun ia perlu menjadi budaya kerja zaman mutakhir ini. Para pegawai awam seharusnya bukan sahaja mahir teknologi, tetapi mempunyai product thinking ataupun sentiasa bertanya, apakah solusi ini benar-benar memudahkan rakyat. Rukun madani perlu dijadikan asas di kalangan pegawai awam untuk memenuhi hasrat bagi memacu ekonomi yang terangkum dan mampan, reformasi institusi dan juga tata kelola, serta menegakkan keadilan sosial untuk menyederhanakan kesenjangan. Oleh itu, saya berharap semua pegawai awam menjadikan inovasi sebagai budaya kerja dengan prinsip yang betul. Ini kerana tekad reformasi bagi memperbaharui sektor awam akan berjaya apabila inovasi dilaksanakan seiring integriti dan juga komitmen bersama. Akhir kata, saya sekali lagi menyuruh untuk kita bersama-sama manifestasikan budaya pembaharuan secara nyata, lebih daripada sekadar materi di atas kertas. Ayuh kita semarakkan inovasi madani bagi memacu reformasi agar penyampaian perkhidmatan terbaik dapat benar-benar dirasai oleh rakyat di luar sana. Sekian, saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dihormati, majlis mohon perhatian dan tumpuan sepenuhnya ke arah pentas utama. Sama-sama kita mendengar dan menghayati ucap tama yang akan disampaikan. Dengan segala hormat dan penuh takzimnya, majlis menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara, untuk menyampaikan ucap tama sempena program Semarakan Inovasi Sektor Awam tahun 2026. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan dan Puan Pengerusi Majlis. Yang berbahagia Tan Sri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia. Yang berbahagia Datuk Sri Wan Suraya bin Wan Muhammad Razi, Ketua Audit Negara. Yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Fadli bin Ahmad Tajuddin, Syusa Kerajaan Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Dr. Bakari bin Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia. Yang berbahagia Datuk Bandar Shah Alam, Datuk Zabedah binti Safar. Yang berbahagia Datuk Sri, Datuk-Datuk KSU, KP dan penjawat awam yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada hari ini di dalam Majlis Semarak Inovasi Sektor Awam. Kita patut bersyukur kerana di negara-negara lain mereka tidak dapat menikmati apa yang kita nikmati sekarang.
Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita naklah sentiasa bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Teruskan kita bersyukur, insya-Allah Allah akan menambah nikmat kepada kita. Terlebih dahulu pada kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi pagaan dan terima kasih kepada Tan Sri Wan Ahmad Dahlan dan juga tim JPA bersama dengan Kerajaan Negeri Selangor termasuk Yang Berhormat Sukarjaya Negeri sebagai hos bagi program hari ini. Syabas kerana inilah julung-julung kalinya kita mengadakan program semarakkan inovasi sektor awam. Izinkan saya memulakan ucapan dengan memetik firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughirru ma biqaumin hatta yughirru ma bi anfusihim, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada mereka sendiri. Ayat ini jelas meminta kita untuk berubah menjadi yang lebih baik, menjadi kaum dan ummah yang lebih berani untuk berfikir dan membaharui cara bertindak. Seperti mana pesan pemikir agung Ibn Khaldun dalam karyanya Muqaddimah, bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu bergantung kepada keupayaan masyarakatnya membina ilmu, memperkukuh institusi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dalam erti kata lain, untuk terus kekal relevan, berdaya saing dan berdaya tahan dalam mendapati realiti baru serta sentiasa kreatif dan memiliki daya cipta. Hadirin saya hormati sekalian, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Wan Ahmad Dahlan sebentar tadi, kedudukan kita dalam daya saing dunia 2025, kita berada di kedudukan 23 daripada 69 negara dan melalui indeks Global Innovation untuk Global Innovation Index pula kita berada di posisi yang ke-34 daripada 139 negara. Walaupun angka-angka itu menunjukkan peningkatan, ianya tidak boleh menjadikan kita kekal dalam zon selesa kerana kebanyakan tamadun dunia tersungkur akibat dari keselesaan. Apatah lagi dalam keadaan landscape dunia yang tidak menentu dan sebagai sebuah negara, a small trading nation, Malaysia tidak terlepas daripada tempias krisis global. Bermula daripada serangan Israel Amerika ke Tehran pada 28 Februari, sudah lebih daripada 1 bulan 2 minggu, kita berhadapan dengan krisis tenaga akibat konflik di Asia Barat, yang mana pada 2 hari lepas kita telah menyaksikan bahawa rundingan di antara Iran dan Amerika menemui jalan buntu. Pada hari ini, harga minyak Brent adalah pada $98 setung berbanding sebelum krisis antara $50 hingga $60 setung. Ini memberi kesan yang besar kepada kerajaan, di mana kalau sebelum ini kerajaan membelanjakan 750 juta untuk subsidi RON 95, tetapi telah meningkat kepada 2.9 bilion dan pada bulan ini telah melonjak kepada 6 bilion. Namun atas semangat madani ihsan kepada rakyat, program buni badani untuk RON 95 dan diesel masih diteruskan untuk melindungi dan membantu rakyat dalam kekal tidak terjebak dalam krisis sosial. Seperti yang saya umumkan semasa program di Selangor sebelum ini, kerajaan juga telah meluluskan dasar bekerja dari rumah BDR, baring, duduk dan rehat, mulai 15 April 2026.
Tapi saya yakin penjawat awam tidak baring duduk dan rehat. Dan penjawat awam juga tidak beli belah di pasar raya. Kita tak boleh jadikan alasan pelaksanaan BDR ini untuk melambat-lambatkan atau menangguhkan mana-mana program asal yang telah kita jadualkan. Apa yang perlu kita lakukan ialah menyemak semula program-program agar ianya bersesuaian dengan dasar penjimatan sekarang. Bukannya membatalkan atau menangguhkan program. Jika ia benar-benar perlu, kita perlu laksanakan. Keupayaan untuk berinovasi bukan lagi pilihan, tetapi merupakan satu keperluan kritikal. Perkhidmatan awam dituntut untuk bergerak lebih tangkas, adaptif dan berpandangan jauh dalam rangka penyelesaian yang bukan sahaja bersifat responsif, malah berupaya melakukan penjagaan awal dan berdaya tahan. Sudah tiba masanya untuk kita membangunkan model inovasi yang berakarkan kepada realiti dan adat resam kita di Malaysia. Kita ada asas inovasi domestik yang begitu kukuh. Sesungguhnya banyak peluang dan spektrum inovasi yang boleh kita terokai serta kita jemahkan melalui pelbagai pendekatan praktikal. Antaranya penggunaan data analitik bagi meramal keperluan rakyat secara lebih tepat serta pendigitalan keseluruhan perkhidmatan kerajaan bagi mempercepatkan penyampaian. Ingin saya kongsi perkeliling daripada Kementerian Digital bertarikh 9 Februari 2026 di mana semua jabatan kerajaan, semua kementerian hendaklah memulakan proses pendigitalan dalam proses-proses bermula dengan meeting, memo dalaman dan hal-hal yang mudah sebagai fasa pertama pelaksanaan. Dan itu juga saya telah mengarahkan semua KSU dan KP untuk mengukakan laporan bulanan pelaksanaan pendigitalan dalam sektor awam. Apabila dalam sela masa setengah jam tadi saya melawat reruai pempamer, saya amat bangga melihat kesungguhan penjawat awam dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru. Untuk itu saya pohon JPA untuk memastikan bahawa 17 pempamer yang mempamerkan hasil mereka dimasukkan dalam pertandingan inovasi yang akan diadakan pada bulan 10 ini. Hadirin yang saya hormati, inovasi bukanlah sekadar berdaya cipta dalam teknologi baru, tetapi juga tentang memperbarui sistem, memperbaiki proses serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ianya bukan semata-mata menghasilkan projek atau memenangi anugerah, tetapi berkait rapat dengan kesannya kepada kehidupan rakyat. Bagaimana inovasi kita itu boleh memudahkan urusan rakyat, mempercepat penyampaian dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada institusi kerajaan. Itulah nilai sebenar inovasi dalam sektor awam. Sebagai contoh, di bawah pasukan petugas khas reformasi, agensi ataupun STAR, saya bersama dengan semua rakan-rakan termasuk KPPA dan rakan-rakan KSU, kita telah berjaya melaksanakan beberapa inovasi dalam cara kerja sama ada dalam konteks pelaksanaan ataupun pengurusan prestasi sumber manusia. Antaranya adalah bantuan mangsa bencana dan permohonan ikasih dipercepatkan dari 1 jam kepada 5 minit melalui sistem e-penghulu. Seterusnya melalui urusan permit pembinaan di Majlis Pembandaran Kulim dari 24 bulan ke 10 bulan melalui sistem e-10 dan juga di Majlis Pembandaran Kulai dari 24 bulan ke 14 bulan di mana kedua-dua inovasi ini berjaya meningkatkan nilai pelaburan, peluang pekerjaan dan hasil kepada PBT masing-masing. Selain itu juga, kerajaan telah melaksanakan apa yang disebut Demerit Performance Evaluation ataupun DEEP kepada semua pegawai-pegawai atau KSU di mana ia telah mencatatkan transformasi dan impak yang sangat positif. Sehingga Disember 2025, pelaksanaan projek telah melonjak sehingga 122%
kadar projek sakit menurun sebanyak 45%, projek lewat jadual berkurang 16% dan isu tiada perancangan selesai hampir 98%. Tema kita pada hari ini iaitu inovasi madani pemacu reformasi adalah amat tepat, lebih-lebih lagi dalam suasana kita ingin mempercepatkan pelaksanaan, memperhebat reformasi. Ia menuntut keupayaan kita untuk menyelesaikan masalah rakyat dengan pantas. Namun, harus diingati bahawa reformasi sektor awam tidak akan berhasil hanya melalui perkeliling baru atau struktur baru atau sistem digital baru. Reformasi sebenarnya berlaku apabila kita berfikir, bekerja dan membuat keputusan dengan cara yang betul dan cepat. Ini selari dengan agenda reformasi perkhidmatan awam dan aspirasi reformasi budaya kerja yang saya tekankan dalam amanat tahun baru awal tahun tempoh hari. Ia bermula dengan langkah kecil, mempermudahkan proses, pendekkan masa kelulusan dan berikan pengalaman positif kepada rakyat. Perubahan ini juga menuntut anjakan kepimpinan. Kepimpinan hari ini tidak boleh lagi terperangkap dengan pendekatan pengurusan dan kawalan semata-mata. Sebaliknya, pemimpin mestilah menjadi pencetus ruang, menyokong keberanian mencuba. Manakala setiap warga kerja mestilah berani mencadang, berani bertanya dan berani menambah baik. Hadirin sekalian, pada hari ini akan dilancarkan dasar pembaruan tadbiran sektor awam. Dasar ini akan menjadi landasan penting dalam memperkasakan usaha reformasi secara menyeluruh dan bersepadu. Harapan saya dengan adanya dasar ini, maka segala perubahan yang dilaksanakan akan menjadi lebih tersusun daripada penyederhanaan proses, pemerkasaan pendigitalan hinggalah kepada pengukuhan tadbir urus. Setiap dari kita adalah ejen perubahan. Bermakna setiap idea dan inovasi kecil yang kita hasilkan untuk memperbaiki urusan rakyat adalah sebahagian daripada gerakan inovasi nasional yang pastinya akan memberikan impak yang positif. Guru pengurusan tersohor Peter Drucker pernah berpesan, "The best way to predict the future is to create it." Masa depan negara tidak boleh sekadar ditunggu. Ia mesti dibentuk melalui dasar yang berani dan pelaksanaan yang berdisiplin. Reformasi juga tidak berlaku secara kebetulan. Ia terhasil apabila kita berani membentuk masa depan melalui tindakan yang terancang dan berstrategi. Oleh itu, saya ingin kongsikan 3 pegangan utama untuk kita sama-sama hayati, iaitu berani mencabar kebiasaan, disiplin mengukur keberhasilan dan konsisten dalam menambah baik. Jadikanlah inovasi sebagai amanah nasional dan ARPA sebagai kerangka pembaruan yang berterusan. Dengan tekad dan iltizam bersama, insya-Allah kita mampu membina perkhidmatan awam yang cekap, berintegriti dan berdaya saing di persada dunia. Akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meluncurkan dasar pembaharuan tadbiran sektor awam sempena Majlis Marakkan Inovasi Sektor Awam 2026. Apa yang benar datang daripada Allah, apa yang batil datang daripada saya, insan yang lemah serba kekurangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri dan dimohon Yang Berbahagia Tan Sri untuk terus berada di atas pentas bagi upacara yang seterusnya. Dipersilakan. Majlis diteruskan dengan sesi pertukaran nota kerjasama antara Jabatan Perkhidmatan Awam dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, dan Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor bagi sesi pertukaran nota kerjasama ini dengan disaksikan oleh Ketua Setiausaha Negara. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri dan Yang Berhormat Datuk Doktor untuk menyempurnakan sesi ini.
Nota kerjasama antara Jabatan Perkhidmatan Awam dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor menggariskan kerangka strategik bagi memperkasakan penyampaian perkhidmatan awam serta pembangunan modal insan. Kerjasama ini memberikan tumpuan khusus terhadap replikasi pembaharuan dalam aspek pengurusan pelanggan, inovasi dan tadbir urus berintegriti sekaligus mengoptimumkan mekanisme penyampaian perkhidmatan bagi meningkatkan kecekapan sektor awam secara menyeluruh. Maka dengan ini, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesediaan kedua-dua belah pihak dalam memeterai jalinan strategik ini. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya meraihkan kerjasama di antara Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan Majlis Perbandaran Alor Gajah yang telah mencapai kata sepakat untuk menjalin kerjasama strategik dalam perkongsian amalan baik projek inovasi perkhidmatan. Majlis ini menjemput yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Zahri bin Haji Samingon, Datuk Bandar Petaling Jaya, dan yang berbahagia Datuk Town Planner Saifuddin bin Abdul Karim yang dipertua Majlis Perbandaran Alor Gajah untuk naik ke pentas bagi sesi pertukaran surat kerjasama, dan sesi ini akan disaksikan oleh yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara, yang berbahagia Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Surat kerjasama memperincikan persetujuan Majlis Bandaraya Petaling Jaya Selangor dan Majlis Perbandaran Alor Gajah Melaka berkongsi amalan baik dalam projek inovasi perkhidmatan berhubung kelulusan kebenaran merancang tidak melebihi tempoh 24 jam bagi projek pembangunan berskala kecil. Baik, kita teruskan dengan sesi fotografi. Baik, dipersilakan rakan-rakan media kita untuk mengambil momen yang begitu bermakna. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri dan Dev-Dev Kehormat atas penyempurnaan dua sesi pertukaran nota kerjasama sebentar tadi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara dan Dev-Dev Kehormat untuk ke pad peluncuran pekeliling pembaharuan sektor awam. Div-Div Kehormat dan hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan gimik peluncuran dan tayangan montaj pekeliling pembaharuan sektor awam, dan sebagai simbolik peluncuran, majlis dengan ini menjemput Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara untuk meletakkan tapak tangan di atas pad pelancaran dengan kiraan 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dunia berubah pantas. Yang lama tidak lagi membadani. Kini kita bergerak dengan arah yang jelas. Pembaharuan ini bukan sekadar sistem. Ia digerakkan oleh kita semua dengan keazaman untuk berubah, berani memecah silo dan bergerak lebih pantas. Pekeliling utama mengenai ekosistem pembaharuan tadbiran sektor awam membimbing langkah kita ke arah pentadbiran awam yang lebih cekap dan tangkas, bersepadu dan berorientasikan hasil. Bagi menggerakkan pembaharuan berdasarkan pekeliling induk, dua peringkat dokumen akan dikeluarkan, iaitu surat pekeliling dan instrumen operasi. Sebagai permulaan,
Surat berkeliling mengenai kebudayaan inovasi sektor awam dikeluarkan sebagai salah satu bidang kekhususan berkaitan pembaharuan pentadbiran ke arah kebudayaan inovasi dalam penyampaian perkhidmatan awam. Apabila pembaharuan ini dibudayakan, dampaknya dirasai oleh rakyat lebih pantas, lebih mudah, lebih bermakna. Keliling pembaharuan sektor awam, arah baharu pentadbiran negara. Demikian tadi peluncuran berkeliling pembaharuan sektor awam yang telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara. Montaj yang ditayangkan jelas memaparkan agenda baharu penyampaian perkhidmatan menerusi anjakan budaya, sistem dan kaedah kerja. Transformasi ini tekad melahirkan penjawat awam yang proaktif dan inovatif dengan setiap gerak kerja berpaksikan impak keberhasilan dan mandat murni demi kesejahteraan serta kepercayaan rakyat. Agenda tadbiran sektor awam kini diperkukuh menerusi peluncuran Perkeliling Pembaharuan Sektor Awam dan Surat Perkeliling Pembaharuan Sektor Awam yang bertindak memacu perubahan secara berterusan. Langkah ini sekaligus memastikan setiap usaha pembaharuan sentiasa berkompaskan aspirasi pembangunan negara, keutamaan semasa dan penanda arah serta amalan terbaik antara bangsa. Hadirin sekalian, sebelum kita akhiri majlis peluncuran pada petang ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Divdi Kehormat dan para hadirin untuk sesi fotografi bagi mengabadikan kenangan majlis yang bermakna ini. Mohon para hadirin untuk berdiri dan mendekati tetamu kehormat di bahagian hadapan dan tengah dewan bagi sesi fotografi ini. Kita jemput Divdi Kehormat untuk duduk dan untuk mengambil gambar. Jemput para hadirin untuk berdiri dan mendekati Divdi Kehormat ke hadapan. Dipersilakan. Jemput ke depan sedikit, rapat sedikit ke Divdi Kehormat. Dipersilakan. Baik, rakan-rakan media sedia? Baik. Senyum semua. Okey, Madani satu, Madani, tangan kanan Madani, persilakan. Dengan berakhirnya sesi itu tadi, maka sempurnalah sesi ucap tama program Semarakan Inovasi Sektor Awam tahun 2026. Bagi pihak jawatan kuasa program merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas kehadiran serta sokongan padu para hadirin yang berada di dalam dewan dan yang menyaksikan majlis ini menerusi siaran langsung di platform digital. Sesungguhnya kehadiran hadirin sekalian merupakan tunjang utama kepada kejayaan dan keberkesanan program pada hari ini. Majlis menjemput para tetamu kehormat serta para hadirin untuk ke sesi lawatan reruan pameran bagi melihat hasil inovasi yang disediakan.